Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, pada pagi ini kita bincang sirah Nabi Idris alaihissalam. Setelah kita mengambil masa yang panjang sirah Nabi Adam, pagi ini kita bincang sirah Nabi Idris, Nabi yang telah diberikan beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Idris tidak dinyatakan secara mendalam dalam Al-Quran, tidak semacam Nabi Adam. Kisahnya tidak begitu mendalam, artinya tidak panjang sangat. Kisah Nabi Allah Idris alaihissalam itu dalam Quran. Kisah mengenai Nabi Idris hanya terdapat dalam 2 surah. Adapun Nabi Adam banyak surah. Nabi Idris ini kisahnya terdapat dalam 2 surah, yaitu dalam surah Maryam ayat yang ke-56 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-85. Jadi dalam 2 surah ini terdapat kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Dalam surah Maryam ayat yang ke-85, Allah menceritakan mengenai sifat baginda, mengenai sifat-sifat yang ada pada tubuh badan baginda. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ayat itu pendek, menceritakan tentang Nabi Allah Idris alaihissalam dari segi sifatnya. Dan bacalah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya adalah dia amat benar tutur katanya. Nabi Idris bila dia bercakap tak pernah dia berbohong. Dia sentiasa bercakap benar. Di manapun dia berada, dia sentiasa bercakap benar. Dan sesungguhnya bercakap benar itu adalah sifat mahmudah ataupun akhlak yang terpuji. Sesiapa yang ada padanya sifat ini, tidak pernah bercakap bohong, sentiasa bercakap benar, itu adalah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Nabi kita Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain pun begitu belaka, memiliki sifat yang terpuji ini, itu sentiasa bercakap benar walaupun pahit, bercakap benar walaupun pahit. Serta dia seorang Nabi. Nabi Idris ini dinyatakan sebagai seorang Nabi. Innahu kana siddiqan nabiyya, seorang yang sentiasa bercakap benar, tak pernah berbohong, dan dia ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, termasuk dalam senara 25 orang Nabi yang namanya ternyata tertulis di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga sifat baginda. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullu minas sabirin. Dan demikian pula lah Nabi Ismail dan Nabi Idris serta Dzulkifli, semuanya adalah daripada orang-orang yang sabar. Dalam ayat surah Al-Anbiya ayat yang ke-85 ini, Allah menerangkan kepada kita tentang sifat Nabi Idris, seorang yang sabar. Dan sabar ini merupakan satu lagi sifat yang terpuji, sifat mahmudah. Barang siapa yang ada padanya sifat sabar, maka Allah berikan pahala yang tak dapat dibilang. Orang sabar ni Allah beri pahala tak boleh dibilang, banyak sangat diberikan pahala oleh Allah SWT kepada orang yang sabar.
sabar di dalam menunaikan perintah Allah, sabar tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dua tempat. Tempat yang pertama, sabar dalam menunaikan perintah Allah. Walaupun sunnah, tahajud ni berat. Amalan tahajud ni sangat berat. Jarang orang boleh bangun pukul 3:30 pagi. Jarang. Melainkan orang yang diberikan kekuatan oleh Allah SWT barulah gerak bangun. Gerak akak kain selimut. Dan dia tahu gerak nak akak kain selimut. Sebab tahajud ni tak ramai orang boleh bangun untuk mendirikan salat tahajud, kecuali mereka yang diberikan kekuatan seperti generasi Rabbani. Generasi Rabbani ini generasi para sahabat dan juga generasi selepas para sahabat. Mereka yang mengikuti perjalanan Rasulullah seenci demi seenci, setapak demi setapak. Maka mereka itu merupakan generasi yang terbaik di dalam sejarah. Zaman Nabi dulu, para sahabat zaman lain, orang ikut perjalanan mereka. Tak kira lah zaman mana pun ada orang macam ni. Orang yang mengikuti perjalanan Rasulullah, perjalanan sahabat, seenci demi seenci. Maknanya hak Nabi buat, dia buat. Hak Nabi tak buat, dia tak buat. Ada, di zaman mana pun ada orang yang disebutkan sebagai generasi Rabbani ini. Jadi Nabi Idris ini seorang yang sangat sabar. Nabi-Nabi sabar belaka, Nabi-Nabi lain pun. Jadi kita cerita pagi ni, Nabi Idris ini seorang yang sabar. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85. Baginda dikatakan lahir di daerah Manaf dalam negeri Mesir. Kelahiran dalam negeri Mesir. Tempat yang bernama Munaf. Satu tempat yang bernama Munaf dalam negeri Mesir. Dan pendapat yang lain menyatakan baginda lahir dan dibesarkan di Babylon dalam negeri Arab. Ini ada juga pendapat berkata demikian. Di Babylon. Babylon ni sebuah tempat yang bersejarah, di mana Nabi Allah Ibrahim lawan dengan Maharaja Namrud berdakwah, menyampaikan dakwah kepada Raja Namrud. Penduduk-penduduk di Babylon ramai yang menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim pernah satu ketika dipecah berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim dipecah berhala-berhala yang ada. Jadi sejarah di Babylon ini adalah sejarah yang panjang. Pernah wujud tamadun di Babylon ini. Iraq, Mesir itu negeri yang dah lama tamadun. Negeri yang pernah wujud pusat-pusat kegiatan manusia dari berbagai-bagai perkara. Ini pendapat yang menyatakan bahawa Nabi Idris ini lahirnya di Babylon dalam negeri Arab. Yang pertama tadi dikatakan di Munaf dalam negeri Mesir. Itu dua pendapat berhubung dengan tempat kelahiran Nabi Allah Ibrahim AS. Namanya ialah Idris bin Yarub bin Mahlail bin Kinan bin Anusi, dan nasabnya yang terakhir sampai kepada Syih bin Adam AS. Anak Nabi Adam ada yang bernama Syih. Jadi pada keturunan Syih inilah Nabi Idris AS telah disebutkan namanya dalam Quran. Nabi Idris tersebut semula namanya ialah Idris bin Yarub bin Mahlail bin Kinan bin Anusi, dan terus menerus nasabnya yang terakhir sampai kepada Syih, Nabi Syih bin Adam AS. Syih ni Nabi Syih bin Adam AS. Cuma tak disebut dalam senarai 25 nama Nabi. Nabi ini bukan sikit, Nabi ini ribu jumlahnya, tapi tidak disebut sama sekali lah dalam Quran. Pada masa kecilnya dikenali sebagai Hurmus Al-Haramisah. Nama Nabi Idris ini pada waktu dia kecil-kecil diberi nama sebagai, terkenal dengan panggilan Hurmus Al-Haramisah. Kita Melayu pun ada lagi tu. Waktu kecil-kecil panggil awal dia.
bila penyakit sakit sama mau tukar lah nama, tak sesuai nama awal ni, beri nama Yaakob. Tetapi dalam surat beranak namanya Hamid umpamanya, di sekolah panggil Hamid. Jadi di kampung tu orang panggil Yaakob, orang panggil Awang, di sekolah panggil Hamid. Itu di kalangan kita Melayu pun ada juga yang namanya lebih daripada satu. Jadi Nabi Allah Idris AS ini pada waktu kecilnya bernama Hurmus Al-Haramisa. Menurut orang Ibrani, orang Yahudi, baginda bernama Khanuk. Ini pada pendapat orang Yahudi, nama Nabi Idris ini ialah Khanuk, yang diarabkan menjadi Ukhnuk. Dalam sebutan lidah orang Arab dipanggil Ukhnuk, dalam sebutan lidah orang Yahudi dipanggil Khanuk. Itu panggilan-panggilan Nabi Idris alaihissalam. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, nama Nabi Idris ini sebagai Ukhnuk bukanlah satu kepastian. Tak pasti kata dia. Kalau Ukhnuk ni tak pasti, belum tentu namanya Ukhnuk. Ini kata Profesor Dr. Hamka, seorang ulama daripada Sumatera, Indonesia. Seorang yang sangat terkenal. Sebut Buya Hamka ni terkenal dia, Profesor Dr. Hamka. Nama yang popular kekal sampai ke hari ini ialah Idris. Itu nama dia. Nama yang popular yang disebut dalam Quran Idris, sebagaimana yang disebut dalam Quran. Nama itu dikaitkan dengan kesungguhannya mempelajari ilmu. Idris ini orang yang rajin ngaji, suka belajar. Jadi nama Idris ini dikaitkan dengan orang yang rajin belajar. Sesiapa yang rajin belajar, maka itulah Idris. Dikaitkan begitu. Sesiapa yang suka mengaji, suka belajar, maka dikaitkan dengan panggilan Idris. Jadi Idris itu maknanya orang suka belajar. Suka belajar ini bagus, kerana ianya menambahkan ilmu, meningkatkan ilmu. Kalau malah belajar, ilmu tidak bertambah. Belajar bertambahnya ilmu. Ilmu yang bertambah mengangkat martabat manusia. Kalau ilmu akan tak bertambah setara tu ya. Kalau ilmu tak ada tambah, mungkin dia akan jadi berkurangan. Sebab fikiran manusia ni, kau lama dia kau tak ingat, kalau lama kau tak ingat. Bila belajar dia akan bertambahnya ilmu. Jadi nama itu dikaitkan dengan kesungguhannya mempelajari ilmu. Dia sempat hidup sesama dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Mana zaman Nabi Adam tu dia ada dah. Nabi Adam hidup tu dia ada dah, dan dia sempat bersama dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Dia sempat bersama dengan Nabi Adam kira-kira 308 tahun. Nabi Idris alaihissalam. Baginda dibesarkan dengan bekalan ilmu yang cukup. Allah berikan kepadanya ilmu, dan dia pula rajin belajar, rajin ngaji. Pada masa kecil Nabi Idris menuntut ilmu dengan Nabi Syekh alaihissalam, anak Nabi Adam. Pada waktu dia kecil-kecil, dia menuntut dengan anak Nabi Syekh, Nabi Syekh anak Nabi Adam. Dia ngaji dengan Nabi Syekh pada waktu dia masih kecil-kecil. Menurut Ibn Ishaq ni seorang ahli sejarah Islam yang terkenal. Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah yang terkenal. Macamlah juga Ibn Hisham. Ibn Ishaq dan Ibn Hisham ni merupakan ahli sejarah yang terkenal. Dan dia kata kalau nak kaji bab sejarah zaman-zaman dulu, kena ambil bahan yang disampaikan oleh Ibn Ishaq ataupun Ibn Hisham. Kitab Ibn Hisham pun besar juga kitab Ibn Hisham ini. Jadi menurut Ibn Ishaq, baginda adalah orang yang pertama pandai menulis dengan menggunakan qalam dan pandai membaca. Orang pertama atas muka bumi ini pandai menulis dan pandai membaca
ialah Nabi Allah Idris AS. Orang pertama pandai menulis, pandai membaca. Maknanya Nabi Adam tu tak pandai menulis, tak pandai membaca. Nabi Idris orang yang pertama lah pandai menulis dan pandai membaca. Semasa mudanya dia terkenal sebagai seorang yang tampan dan tidak bergaul dengan kaumnya yang menyembah berhala. Dia terkenal sebagai seorang lelaki yang tampan. Tapi tak boleh menandingi Nabi Allah Yusuf AS lebih tampan lagi. Nabi Yusuf ini memang terkenal seorang lelaki yang sangat tampan. Nabi Idris juga merupakan lelaki yang tampan. Dan dia tidak bergaul dengan kaum dia. Sebab apa? Sebab kaum dia menyembah berhala. Pada masa itu ada dah penyembahan berhala ni. Ada dah pada masa itu manusia menyembah berhala ni. Ada dah. Walaupun Nabi Idris AS seorang Nabi, seorang lelaki yang tampan, tetapi dia tidak didekati oleh wanita kerana baginda tidak melayani wanita. Dia tak layan. Jadi wanita pun tak berani dah nak main-main dengan dia. Tak berani. Sebab apa? Sebab Nabi Idris ni tidak layan sembarang wanita yang mendekati. Dia tak layan. Nabi Yusuf pun tak layan. Ibu angkatnya Zulaikha cuba menggoda Nabi Yusuf. Dia tutup rapat-rapat pintu dalam rumah dia. Dia goda Nabi Yusuf. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi Yusuf. Siti Zulaikha tidak berjaya untuk menggoda Nabi Yusuf. Akhir sekali Nabi Yusuf dituduh sebagai kaca dia, dan dibawa Nabi Yusuf ke penjara. Jadi kita akan bincang nanti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Idris banyak menghabiskan masanya membaca suhuf Nabi Syih. Suhuf ni maknanya helayan-helayan. Dia tak macam Quran, tak macam Zabur, tak macam Taurat, tak macam Injil. Ini merupakan kitab yang tebal. Quran tebal, kitab Zabur pun tebal, kitab Injil pun tebal, kitab Taurat pun tebal. Suhuf ini ialah helayan-helayan kertas yang mengandungi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, supaya manusia ini beramal. Dia tak tebal, merupakan helayan-helayan kertas. Maka suhuf Nabi Allah Syih alaihissalam ini dibaca dengan tekun oleh Nabi Idris. Dia bersungguh baca, kerana di situ ada pengajaran yang sangat berguna untuk dirinya dan untuk manusia yang lain. Kerana suhuf ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi. Yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi menjalankan tugas mereka, tanggungjawab mereka mendakwah manusia di atas muka bumi. Oleh kerana dia sangat rajin membaca suhuf Nabi Syih, menyebabkan namanya ditukar kepada Idris, yang berarti orang yang selalu membaca suhuf. Orang yang selalu membaca suhuf ini rajin, maka nama asal Nabi Idris itu ditukar kepada Idris AS dan terkenal dengan panggilan Idris. Panggilan yang ada kaitan dengan orang yang suka membaca. Baca apa? Baca suhuf. Suhuf yang Allah turun kepada siapa? Kepada Nabi Syih. Nabi Syih AS, anak kepada Nabi Adam AS. Nabi Syih ni. Kerajinan Nabi Idris membaca mendedahkan dirinya kepada maklumat yang banyak, kerana membaca merupakan anak kunci untuk membuka ilmu. Orang yang baca ni memanglah ada disebut membaca jambatan ilmu. Nak menyeberang ke tepi sebelah sana, kena niti atas jambatan, kena lalu ke atas jambatan. Nak jadi orang pandai, nak jadi orang bijak, nak jadi orang yang berilmu, kena banyak membaca. Berguru dengan guru itu satu hal. Rajin membaca pun juga menambahkan ilmu. Orang rajin membaca ni, ilmu dia bertambah. Dengan guru kena dengar tak? Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, rapatkan lututmu dengan lutut ulama. Rapatkan lututmu dengan lutut ulama. Mana kena ngaji.
secara langsung dengan tok guru. Kena ngaji, kena ngadak mereka. Tetapi membaca juga kena. Membaca ni tak semestinya ngadak tok guru. Membaca dengan bahan-bahan yang telah sedia ada. Baca Quran, baca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Pendek kata, banyaklah ilmu. Kalau kita baca kitab Imam Al-Ghazali, banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Kalau kita baca kitab Imam Asy-Syafi'i, banyak ilmu yang berkaitan dengan fiqh umpamanya. Begitulah juga dengan kitab-kitab yang lain. Rajin membaca. Kalau baca kitab Syekh Al-Qadir Jalani, berkaitan dengan tasawuf juga. Jadi rajin membaca ini merupakan sifat orang berjaya. Orang rajin membaca ni, itulah sifat orang yang rajin membaca. Kalau pelajar kat mana-mana sekolah, mana-mana pusat pengajian, hak jenis rajin baca, biasa hak itulah cemerlang. Pelajar yang rajin membaca, dia congok, dia tak cara benda lain dah. Kawan-kawan dia gemari, masa rehat gemari, dia congok baca buku. Biasanya pelajar yang rajin membaca ini, dia menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan. Selalunya begitu. Dan sesiapa pun kalau rajin membaca, insya-Allah dia akan menjadi orang yang banyak maklumat, banyak ilmu. Kalau kat kita ni ada perpustakaan dekat dengan Padang Hiliran, dekat dengan Jail, dekat dengan Sabasun. Banyak buku-buku di situ. Jadi kalau kita hantar anak kita pagi-pagi hari Sabtu ke di situ, dek comok situ boleh sejam 2 jam, ada banyaklah sikit dapat ilmu. Kerana banyak buku-buku tersimpan dalam perpustakaan itu. Kat Uniza pun banyak, kat UMT pun banyak. Jadi ilmu membaca ini merupakan anak kunci untuk membuka ilmu ataupun jambatan kepada ilmu. Apakah dia pekerjaan Nabi Idris AS? Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Idris AS adalah seorang tukang jahit. Orang pertama jahit baju Nabi Idris. Orang pertama jahit baju, pakai baju secara berjahit, Nabi Idris AS. Baginda bekerja mencari nafkah untuk menyara hidup dengan menenun kain untuk membuat pakaian. Tenun kain, dia tenun sendiri kain dan dia jahit kain yang telah ditenun itu menjadi pakaian. Hebat Nabi Idris ni, dia tenun sendiri kain. Kita tak pandai tenun. Kita zaman ni, zaman yang penuh dengan kemudahan-kemudahan alat teknologi lain, tak pandai tenun. Nabi Idris zaman dia tu sama, dia tenun kain. Dia tenun kain, dan bila kain dah siap, dia buat baju, dia jahit baju, jahit pakaian. Dia jahit pakaian dengan tangan dia sendiri, Nabi Idris AS. Kain itu digunting dan dijahit pula sehingga menjadi pakaian. Digunting kain tu, dia tenun kain, digunting kain, dia jahit kain, sehinggalah kain itu menjadi pakaian. Baginda bekerja dengan tekun daripada pagi sampailah petang. Ini Nabi Idris bekerja dengan tekun. Dan sesungguhnya orang yang tekun membuat sesuatu perkara, selalunya berjaya. Kalau tekun buat kebun umpamanya, tekun nanam, tekun bubuh baja, tekun siram pokok, tekun berkaitan dengan kebun, dia beri tumpuan semua-semua, dia fokus, maka dia akan menjadi pekebun yang berjaya. Saya ingat seorang yang dapat anugerah kerajaan Malaysia, orang seorang takir, Pak Leh, Abang Leh. Kalau tengok kenal, dia ada lagi Abang Leh ni. Dia tanam timung dekat Dungu, Pak Leh. Dia bersukuh, dia rajin. Timung dia comel, tak dimakan, ada rahsia dia. Ada cara dia, ada rahsia dia. Comel timung dia tanam. Dia ada mendapat anugerah. Saya tak ingat tahun berapa, kerajaan Malaysia telah panggil dia, dapat hadiah Kuala Lumpur, dapat anugerah sebagai petani yang berjaya di Malaysia.
Yang dia pernah ditanam timun di belakang Maktafi wa Tarbiyah kat tu juga. Comel sungguh timun dia tanam. Dia tekun. Dia pergi pagi, pendek kata pakai petang lah jawabnya. Tekun. Bak nana ni tekun sangat. Sesiapa pun kalau tekun dalam sesuatu perkara, dia akan berjaya. Sebab itulah satu sifat kejayaan seseorang itu ialah bila dia fokus. Fokus ni mana beri tumpuan. Kalau tak beri tumpuan, tidak akan berjaya. Kalau berjaya pun berjaya tak secemerlang mana. Fokus itu sangat penting. Bagaimana seorang tokoh yang terkenal, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia tekun. Dalam usia baru, tak sampai 7 tahun, dia sudah menguasai 7 bahasa. Muhammad Al-Fatih umur tak sampai 10 tahun, dia dapat menguasai 7 bahasa. Dia sudah hafal Quran, belum sampai 10 tahun, dia sudah menghafal Quran. Bandar Konstantinopel telah dikuasai oleh Kristian selama 300 tahun. 300 tahun, lebih pada 300 tahun. Dia berjaya menawan bandar Konstantinopel. Ini Muhammad Al-Fatih, dia sangat fokus, dia memberi tumpuan. Maka begitulah juga sesiapa pun seorang pelajar yang memberikan tumpuan kepada pelajaran dia. Pelajar, dia tak cara dan benda lain. Dia ngaji sungguh-sungguh. Selalunya pelajar yang fokus ini, pelajar yang beri tumpuan ini, dia berjaya. Jadi Nabi Allah Idris AS ini, dia fokus. Bekerja dengan tekun, tenung kain, jahit baju, tenung kain, jahit baju. Dan dia menjadi orang yang berjaya. Baginda bekerja dengan tekun daripada pagi sampailah petang. Pendapatan yang diperolehi daripada pekerjaan itu digunakan untuk menafkahkan keluarganya dan juga disedekahkan pada fakir miskin. Lebih nak pula pendapatan dia lebih disedekah pada fakir miskin. Digunakan pendapatan daripada menjahit pakaian itu, menenung kain, menjahit pakaian untuk menafkahkan kepada keluarga. Itu Nabi Idris AS. Baginda merupakan orang yang mula-mula pandai menggunting pakaian dan menjahit. Orang mula-mula sekali atas dunia ni, orang yang paling awal mula-mula sekali maknanya gunting pakaian, gunting kain dan jahit baju dengan tangan sendiri ialah Nabi Allah Idris AS. Sebelum itu manusia memakai pakaian daripada kulit binatang, bukan daripada kain yang ditenun dengan tangan. Pakai kulit binatang. Binatang yang diburu, kulit dia tu ambil buat pakaian. Sebelum pada Nabi Idris itu, orang pakai pakaian yang dibuat daripada belulang ataupun kulit binatang yang inilah dia yang diburu pada waktu itu. Bila Nabi Idris zamannya, dia sendiri buat pakaian, dia sendiri tenung kain, buat baju, maka pakaian menjadi lebih baiklah. Sebab kain itu menjadi ringan, nipis dan seumpamanya. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita situ dulu, kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.